Baik penonton, sekiranya anda menjadi mangsa skamer secara dalam talian, segeralah hubungi pihak bank anda dan talian 997. Sentiasa membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat apa-apa pembayaran atau transaksi secara dalam talian atau pembelian online. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 31 Julai 2023 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah maklumat ini? Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ada menawarkan pinjaman kepada penerima bantuan JKM seperti yang tertera pada poster yang disebarkan di media sosial. Menurut kenyataan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk memberi pinjaman kepada penerima bantuan JKM. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak terpedaya dengan maklumat yang tidak sahih dan hendaklah mendapatkan maklumat yang tepat mengenai bantuan JKM di laman portal rasmi JKM sahaja. Sila layari laman sesawang ini iaitu www.jkm.gov.my untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut dan sahih. Masih lagi berkaitan penyebaran maklumat palsu yang dikaitkan dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kali ini mengenai dakwaan terdapat bantuan kewangan sebanyak RM750 kepada semua rakyat Malaysia. Skamer siap menyertakan link atau pautan untuk memperdaya orang ramai. Awas, jangan klik atau tekan pada link atau pautan yang disertakan. Untuk makluman, menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, informasi yang tular di laman sosial berkenaan bantuan kewangan RM750 seorang adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai bantuan JKM di laman portal rasmi JKM sahaja. Bantuan palsu seterusnya adalah berkaitan dakwaan bantuan RM100 dikreditkan dalam MyKad setiap bulan untuk rakyat Malaysia. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan RM100 dikreditkan dalam MyKad setiap bulan adalah palsu. Ikuti saluran rasmi Kementerian Kewangan dan pastikan pautan adalah yang sah dan betul. Mohon masyarakat menghentikan penyebaran maklumat palsu ini di mana-mana platform media sosial sebelum anda dikenakan tindakan undang-undang atas penyebaran maklumat palsu ini. Terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu yang boleh mengundang respon negatif masyarakat terhadap maklumat tidak sahih. Ini berkaitan dakwaan yang mengatakan Menteri Komunikasi dan Digital berceramah kempen di dalam masjid di Kuang. Ayuh kita dapatkan pencerahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadzil berkenaan kenyataan ini. Menurut kenyataan Menteri Komunikasi dan Digital, beliau telah singgah untuk solat zuhur di masjid tersebut kerana ianya masjid terdekat dengan lokasi program seterusnya. Beliau telah dijemput oleh Qariah Masjid untuk ulas sedikit berkenaan isu kumpulan 1975 dan beliau menegaskan bahawa tiada langsung menyentuh isu lain berkaitan kempen. Alhamdulillah, penamaan calon PRN 6 negeri berjalan lancar. Manakala dakwaan rusuhan hanya salah faham. Ayuh kita ikuti pencerahan daripada pihak MyCheck Malaysia mengenai isu ini. Terdapat dakwaan menyatakan berlaku rusuhan semasa proses penamaan calon bagi PRN 6 negeri. Dakwaan itu telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun, pihak berwajib telah mengesahkan tiada insiden luar jangka berlaku pada hari penamaan calon tersebut. Semakan pihak MyCheck mendapati insiden yang didakwa rusuhan itu sebenarnya adalah latihan amal ketenteraan PDRM yang bersiap siaga bagi hari pengundian PRN pada 12 Ogos ini. Terdapat dakwaan menyatakan berlaku rusuhan semasa proses penamaan calon bagi PRN 6 negeri. Dakwaan itu telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun, pihak berwajib telah mengesahkan tiada insiden luar jangka berlaku pada hari penamaan calon tersebut. Bagi mengukuhkan lagi semakan, MyCheck seterusnya mendapatkan pula kenyataan daripada pihak berwajib berhubung urusan penamaan calon PRN 6 negeri oleh pihak SPR dan pihak PDRM.
Menurut kenyataan rasmi SPR, pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Saleh merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan pasukan kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan lancar. Manakala Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein turut memaklumkan proses penamaan calon di ke-66 negeri terbabit terkawal tanpa insiden tidak diingini. Kesimpulannya, berdasarkan maklumat yang telah diperiksa, dakwaan berlakunya insiden rusuhan adalah tidak benar dan pihak MyCheck ingin mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang diterima serta membuat andaian sehingga menimbulkan persepsi tidak aman dalam kalangan masyarakat. Baik, beralih pula kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Ceras berkenaan video tular di aplikasi Twitter berkaitan kes cabul terhadap seorang wanita di platform LRT Stesen Maluri Ceras, Kuala Lumpur. Hasil semakan pada 28 Julai, pihak polis ada menerima satu laporan daripada pengadu perempuan warga tempatan berkenaan gangguan seksual tersebut dan satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan Siasatan Lanjut mengenal pasti suspek sedang dijalankan. Pihak polis Ceras menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat awam. Sekiranya mempunyai maklumat mengenai suspek, orang ramai boleh menghubungi talian ini iaitu 03-9284-5050 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Beralih pula, kenyataan media Ketua Polis Daerah Ipoh berkenaan video tular satu kes pergaduhan atas jalan raya di Tanjung Rambutan, Ulu Kinta, Perak, di mana sekumpulan lelaki menggunakan senjata rotan. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 27 Julai melibatkan 5 orang lelaki warga tempatan. Pihak polis sedang giat menyiasat punca kejadian dan mengesan individu-individu yang terlibat. Orang ramai yang menyaksikan kejadian tersebut dan mempunyai maklumat mengenai kes ini diminta untuk tampil membantu siasatan dengan menghubungi balai polis yang berhampiran. Adakah anda selalu terima mesej daripada nombor yang tidak dikenali? Sila abaikan SMS yang meminta klik pada pautan yang meragukan. Ia adalah teknik penipuan skamer. Jika anda tersilap klik, ia akan membawa kepada laman sesawang palsu yang boleh mencuri nama pengguna dan kata laluan anda. Mulai hari ini, biasakan diri anda untuk tidak klik atau menekan pada mana-mana pautan yang dikirimkan melalui apa jua aplikasi. Semak dahulu, baru klik. Seterusnya, jangan sesuka hati tekan atau muat turun aplikasi yang diterima melalui laman sesembang sosial. Hanya muat turun aplikasi melalui sumber yang sah. Contohnya, aplikasi cari jodoh yang dikongsikan melalui laman sembang sosial seperti di WhatsApp atau Telegram. Jika anda tertipu dengan aplikasi tidak sah ini, segera lakukan perkara ini iaitu dengan membuang aplikasi yang disyaki aplikasi malware. Segera menukar kata laluan akaun bank anda dan segera laporkan kepada pihak bank anda dan pihak polis bagi bantuan siasatan. Ingat, jangan sesuka hati tekan atau muat turun aplikasi yang diterima melalui laman sembang sosial. Hanya muat turun aplikasi melalui sumber yang sah. Tanam dalam diri anda untuk sentiasa waspada dan meragui aplikasi yang tidak sah seumpama ini. Pasti ada di antara anda yang tertanya-tanya bagaimana untuk menyemak atau cek skamer yang menelefon anda. Ayo ikuti pesanan mesra ini. Hello. Selamat pagi Puan. Saya call daripada Bank Negara Malaysia. Nama Puan Kak Pa ke? Ya, saya Kak Pa. Kenapa? Okey, baik. Macam ni Puan. Kami dapat laporan yang akaun Puan disyaki terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jadi Puan kena bekerjasama dengan kami sekarang sebab bila-bila masa saja wang dalam akaun Puan boleh hilang. Masalahnya sekarang ada pihak ketiga yang menggunakan identiti Puan dan ada akses kepada akaun Puan. Tapi duit dalam akaun satu macam mana? Jangan risau Puan, pihak Bank Negara boleh bantu melindungi wang dalam akaun Puan. Puan bagi je banking username, password dan lagi satu OTP. Kita akan pindahkan wang tersebut masuk dalam akaun yang selamat. Tapi boleh tak saya cek dengan bank saya dulu?
Jangan puan. Dalam siasatan ni kita kena cepat sebab benda tu ambil masa puan. Puan kena pindah wang dari akaun puan tu sekarang juga. Kalau tak pindah sekarang, wang tu akan hilang sekejap lagi puan. Puan buat macam ni. Puan bagi je maklumat tu sekarang. Kita tolong puan sekarang juga. Tapi macam mana ni? Alah, sekarang ke nak? Alamak. Hati-hati bila dapat call yang macam tu tadi. Ingat, BNM, bank-bank lain ataupun mana-mana pihak tak akan call siapa-siapa pun untuk minta maklumat peribadi atau perbankan. Kalau suruh pindah wang ke akaun lain, itu sah-sah dah scammer. Kalau dah terkena scam, cepat-cepat call bank anda atau NSRC di 997. Jangan lupa follow Facebook Amaran Scam. Ingat, soal sekat sebar. Hey, kau nak apa lagi scammer? Bos. Tengah syuting nak habis. Okay, sorry. Ingatkan scammer tadi. Jika anda menerima mesej yang meminta anda memuat turun sebarang fail APK, jangan sesekali berbuat demikian. Sama-sama kita saksikan video ini untuk mendapatkan tip elak daripada menjadi mangsa scam. Jika menjadi mangsa scam, segera hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen semasa. Saya Nancy Syukri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak tu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ni. Saya pakai tudung hijau ni, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai, tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil. Dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta
yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku Ya, Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan bersempena dengan PRU DUN ke-15 ini sudah pastinya anda melihat pelbagai berita di media sosial. Pastikan berita yang sahih, anda perlu salurkan kandungan berita tersebut ke portal sebenarnya.my untuk memastikan suatu berita itu benar ataupun tidak. Ayo kita aktifkan segmen seterusnya, segmen Semasa. Polis mengesan pemasangan bendera parti di beberapa kawasan menjejaskan pengguna lalu lintas. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan menasihatkan agar setiap jentera parti yang bertanding diminta untuk mengalihkan segera bendera dan kegantung yang tidak mematuhi peraturan demi keselamatan orang ramai. Datuk Mazli berkata bahan kempen berkenaan mengganggu lalu lintas yang boleh menyebabkan insiden tidak diingini berlaku ke atas pengguna jalan raya. Beliau turut mengingatkan agar semua parti politik yang bertanding dalam pilihan raya di negeri itu supaya mengelak daripada menyentuh isu 3R, iaitu bangsa, agama dan raja sepanjang tempoh berkempen. Hari pengundian bagi PRU DUN ke-15, 6 negeri akan dilaksanakan serentak pada 12 Ogos depan. PRU DUN ke-15 melibatkan 36 kerusi DUN Kedah, Kelantan 45, Terengganu 32, Pulau Pinang 40, Selangor 56 dan Negeri Sembilan 36. PRU DUN ke-15 6 negeri itu juga akan menyaksikan sebanyak 245 kerusi DUN menjadi rebutan parti-parti bertanding pada pilihan raya negeri kali ini untuk mendapatkan mandat rakyat. Majikan semua sektor digesa menghantar pekerja menjalani latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. Perkara tersebut bagi memastikan pekerja sentiasa peka aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Semua sektor, semua industri memerlukan pekerja-pekerja mereka dijaga dari segi keselamatan dan juga kesihatan. Itu penting. Jadi itu merupakan tanggungjawab kepada majikan. Dan ada juga untuk sektor-sektor tertentu keperluannya lebih tinggi. Sebab sektor itu memang kita tahu bahawa tugas ataupun kerja-kerja yang dijalankan oleh pekerja itu memang bahaya. Kerajaan memperuntukkan tambahan RM50 juta bagi memperluaskan inisiatif Jualan Rahmah ke seluruh negara sebagai usaha menoktahkan miskin tegar golongan berpendapatan rendah. Program itu akan diperluaskan dan dilaksanakan segera secara berperingkat di setiap Dewan Undangan Negeri. SJR diperluaskan. Kementerian ada mengusulkan supaya kalau boleh kita perluaskan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di negara ini supaya semua dapat mengecam kemudahan itu. So we are extending the program due to its initial success to cover if possible every sub-district in this country. Dan tentunya mengambil kos yang lebih, dan saya akan pastikan untuk menyegerakan pelaksanaan ini berperingkat dan kita luluskan tambahan RM50 juta untuk ini. Kira-kira 10,000 calon yang tidak menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2022 telah mendaftar untuk mengambil semula peperiksaan itu pada tahun ini. Angka itu merupakan daripada hampir 30,000 pelajar tercicir yang tidak mendaftar untuk peperiksaan tersebut.
Kita dapat mengumpulkan data lebih kurang 30,000 dan kita telah diminta dan komitmen kita adalah untuk melakukan intervensi 30,000 ini ke mana mereka dan mengapa mereka tidak hadir, alasan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dapat kenal pasti apabila kita membuat program dan membuka lanjutan tempoh untuk mendaftar ulangan SPM. Jadi dalam ulangan SPM itu 10,000 daripada 30,000 itu telah mendaftar untuk ulangan SPM. Masih lagi berkaitan pelajar, iaitu setiap golongan pelajar harus diberi pendedahan awal mengenai hala tuju dan peluang kerjaya berdasarkan minat serta keupayaan masing-masing. Ini sekaligus dapat menyumbang kepada pembangunan dan mengurangkan kadar pengangguran negara. Ini merupakan satu inisiatif yang telah diambil supaya kita memberi pendedahan kepada anak-anak kita yang masih di bangku sekolah untuk mengetahui tentang kerjaya. Bagaimanakah mereka boleh buat pemilihan untuk menentukan hala tuju mereka, sebab intervensi ini adalah penting. Pelbagai acara bakal dianjurkan dengan siapnya projek tebingan Sungai Limbang Fasa 1 yang menempatkan pentas utama dan amfiteater. Timbalan Menteri Industri Kanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek Fasa 1 dijangka siap selewat-lewatnya penghujung bulan Ogos ini setelah dimaklumkan oleh pihak kontraktor. Fasa pertama juga mengalami kelewatan, termasuk terdapat satu bahagiannya terpaksa diambil keluar dari fasa pertama atas sebab tanah susur. Projek tebingan Sungai Limbang melibatkan 3 fasa dengan peruntukan berjumlah lebih 100 juta ringgit dijangka siap sepenuhnya menjelang pertengahan 2025. Ia bakal menjadi tebingan sungai terpanjang di Sarawak sejauh 1.8 km dan menjadi kawasan rekreasi yang dinantikan penduduk Limbang. Dalam perkembangan sama, Abdul Rahman meminta agensi berkaitan memantau perkembangan di sepanjang kawasan dan laluan projek. Ini termasuk menyediakan papan tanda bagi jalan yang ditutup, memantau serta memperbaiki jalan yang rosak bagi mengelak insiden bahaya di kawasan tapak pembinaan. Kementerian Kesihatan KKM menempatkan 20 lokasi pusat operasi, perkhidmatan rawatan, pra-hospital dan ambulans PRPA titik panas hotspot di seluruh negara bagi membantu mengurangkan masa tindak balas ambulans ketika kecemasan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, perkhidmatan itu ketika ini dikendalikan oleh ST John Ambulans Malaysia SJAM. PRPA hotspot diwujudkan selepas pihaknya menerima banyak laporan mengenai kelewatan ambulans ketika kecemasan. Dr. Zaliha berkata, purata masa tindak balas dengan pelaksanaan PRPA hotspot adalah selama 15 minit sekitar radius 10 hingga 15 km. SJAM sedang berusaha untuk memperoleh kenderaan, peranti dan peralatan perubatan baharu bagi memastikan perkhidmatan itu dapat dicapai. Mengulas lanjut, Dr. Zaliha berkata, sebanyak 111 unit peranti AED disasarkan oleh SJAM di seluruh negara. Sehingga kini sebanyak 73 AED telah ditempatkan di lokasi seperti pusat beli belah, stesen pengangkutan awam, sekolah, tempat ibadah dan sebagainya di sekitar Lembah Kelang. Baik penonton, pastikan sahih berehat. Kembali lagi selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit yang terakhir ini, ayo kita aktifkan segmen notifikasi. Baik, terus kita mulakan dengan hebahan ini. Untuk makluman anda, jangan lupa saksikan naratif khas pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah senada memperkasa ekonomi madani. Bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Pada malam ini, 9 malam 31 Julai 2023, Isnin, di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV saluran 123. Juga di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Dan untuk berinteraksi, boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM dan TikTok Live Berita RTM. Ini pula adalah Usrati Jannati, Dambakan Syurga. Dengan topik yang dibawa adalah harta, faraid atau wasiat. Pada petang ini, 6 petang, di saluran TV1, anda boleh ikuti juga di Facebook dan juga YouTube TV JAKIM, di RTM Klik dan juga di Facebook TV1. Ayo sama-sama kita mengimarahkan kempen Derma Darah 2023 pada hari esok, 1 Ogos 2023, Selasa, bertempat di lobi Menara MPS, bermula seawal 8 pagi hingga 2.30 petang. Jom sama-sama menjayakan kempen ini. Webinar Penghijauan Malaysia Siri 4, Restorasi dan Rehabilitasi Hutan, Kejayaan, Cabaran dan Hala Tuju pada 4 Ogos 2023 Jumaat 9 pagi hingga 12 petang. Jom seterusnya kita bawakan kepada anda KBS Open Day Siri 6 4 Ogos 2023 Jumaat 9 pagi hingga 12 tengah hari, podium KBS Putrajaya. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi Isnin sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.